Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu jaga kepada semua murid tahun 6 beta. Okay, jadi pada sebelum kita memulakan kelas, mari kita sama-sama membacakan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Okey. Jadi alhamdulillah bertemu kita pada sesi ini. Okey, cikgu akan mula sharing. Cikgu present screen. Okey, anda semua bersedia ya? Okey. Right. Jadi pada tengah hari ini kita akan membincangkan, kita lihat pada objektif pembelajaran kita. Kita akan membincangkan Okey, kita akan membincangkan mengenai bentuk dua dimensi dan spesifiknya luas ya. Minggu lepas kita minggu lepas. Pada hari Isnin lepas kita membincangkan mengenai perimeter dan hari ini kita akan masuk pada topik luas gabungan. Okey. Jadi kita lihat pada objektif kita pada hari ini. Di akhir sesi PDP hari ini, semua murid tahun 6 beta akan dapat menyelesaikan masalah harian yang melibatkan luas gabungan bentuk dua dimensi yang terdiri daripada segi empat sama dan segi empat tepat dengan menggunakan kaedah pendaraban panjang, darab, lebar. Ya, panjang dan lebar. Okey. Kemudian kriteria kejayaan kita pada hari ini yang cikgu nakkan anda semua dapat hari ini ialah murid dapat menyelesaikan dengan betul masalah harian yang melibatkan pengiraan luas bentuk dua dimensi ya. Kita hari ini kita nak fokus pada luas bentuk dua dimensi. Okey, kemudian kalau anda tak nampak skrin ataupun tak dengar cakap cikgu, tolong bagi tahu ya, tolong bagi tahu chat ya, ataupun tolong bagi tahu dengan dalam mesej ya. Okey, Akil, suara cikgu okey, cuba adjust sound anda kat sana tu. Ya, sound cikgu okey ya. Right. Okey, jadi kita lihat ya, cikgu akan tunjukkan beberapa contoh. Okey, yang pertama ya. Okey, kita lihat kepada dua bentuk ya. Okey. Bentuk yang pertama ini sebagai ulangan lah. Anda dah belajar pada tahun 4 sebagai ulangan daripada hari ini. Bentuk yang pertama ini kita panggil sebagai segi empat sama ya. Segi empat sama. Ya. Okey, segi empat sama, ciri utama dia kesemua sisinya adalah sama panjang ya. Jika ini cikgu katakan jika ini 3 cm, bermakna sisi yang lain pun 3 cm sebab dia segi empat sama, sisi dia sama panjang. Alright. Dan andai kata kita nak kira luas segi empat sama tu bersamaan dengan okey, panjang okey, darab lebar. Ya. Panjang, darab, lebar. Okey, di mana sisi panjang dan di mana sisi lebar? Okey, sisi panjang ini. Ya, sisi panjang ni biasanya sisi yang mendatar. Okey, ini panjang. Ya, ini namanya sisi panjang dan sisi yang menegak ini namanya sisi lebar. Ya, ini lebar. Biasanya kebiasaannya panjang dia mesti yang melintang dan lebar dia mesti yang menegak. Jadi kalau kita nak kira luas dia, panjang dia 3 cm dan lebar dia 3 cm. Okey, di sini tolong beri perhatian ya. 3 darab 3 dapat 9 cm darab cm jadikan dia cm persegi ataupun cm persegi ya. Okey, ataupun kita boleh kata cm kuasa 2 boleh ataupun cm persegi. Ya, kita nak baca ni, kita baca sebagai 9 sentimeter okey persegi. Okey, sentimeter persegi. Okey. Ya, itu bentuk yang pertama. Okey, bentuk yang kedua ialah bentuk segi empat. Okey, segi empat tepat. Ya, segi empat tepat.
Okey, segi empat tepat ni ciri utama dia, sisi yang bertentangan itu sama panjang, sama ukuran. Bermakna sisi sebelah kanan sama panjang dengan sisi sebelah kiri. Sisi sebelah kiri sama panjang dengan sisi sebelah kanan. Kita lihat pada tanda ni. Dan sisi atas sama panjang dengan sisi bawah. Sisi bawah sama panjang dengan sisi atas. Jadi kalau anda kata cikgu katakan di sini 5 cm, bermakna automatik bawah 5 cm. Ya. Dan jika sisi sisi sebelah kiri 4 cm, makna sisi sebelah kanan pun 4 cm. Sebab dia yang bertentangan sama panjang. Jadi kalau kita nak cari luas, sebelum tu kita labelkan panjang itu, ini panjang. Ini panjang, ya. Okey. Ini pun boleh katakan panjang sebab dia mendata. Sisi ni, sisi ni. Ini panjang, panjang. Okey. Okey, ini lebar. Ini lebar, ya. Kita katakan ini lebar. Okey, ini lebar. Dan sebelah sini pun lebar. Ya, lebar juga. Okey. Jadi kita nak cari luas. Luas bersama dengan panjang, ya, darab lebar. Alright. Jadi panjang berapa? 5 cm. 5 cm, lebar berapa? 4 cm. Jadi 5 dan 4 berapa? 20 cm. Sekejap cukup pandang semula. Kosong tu tak cantik. Okey. Jadi 20 cm persegi, ya, 20 cm persegi. Okey, dan jangan keliru, ya, sebab untuk mencari luas kita hanya memerlukan dua sisi sahaja, iaitu satu sisi panjang, satu sisi panjang dan satu sisi lebar. Ya, dan di mana kalau kita nak kira perimeter, kita akan tambah ke semua sisi. Tapi untuk kira luas hanya perlukan dua sisi saja. Sisi panjang yang pertama dan sisi lebar yang kedua. Maknanya dua sisi lagi tu tak payah darab. Tak payah darab. Kita ambil dua sisi saja. Okey, faham, ya? Alright. Dan seterusnya kita lihat kepada bentuk yang ketiga. Bentuk ni ketiga namanya bentuk segitiga ataupun tiga segi, ya. Kita pandang tanda ni, ya. Okey, ni okey, tak apa dah. Ni E1FE. Okey, tak apa. Okey, jadi untuk bentuk segitiga ni, okey. Segitiga dia berasal daripada segi empat. Dia berasal daripada segi empat. Ya, jika anda lihat segitiga ni, ya. Okey. Kalau anda kata cikgu sambungkan sambungkan semula, okey. Ya, cikgu sambungkan garis-garis putus-putus ni. Alright. Turun bawah. Okey, nampak tak? Dia ialah sebuah segi empat tepat. Sama tak? Kan, dia sebuah segi empat tepat. Cuma dia potong separuh je. Segi empat tepat dan dia potong separuh saja. Okey, jadi segitiga tu berasal daripada segi empat. Contoh macam ni kan. Contoh mudah dia. Okey, segi empat ada segi empat. Okey, cuba anda potong sisi dia, tak nampak? Anda akan dapat dua segitiga. Satu yang di atas. Satu di atas ini. Ya. Okey, di atas ni, ini jadi ini. Dan satu bawah. Okey. Satu bawah. Satu atas, satu bawah. Bagaimana jika anda contoh semula, dapat pada segi empat tu. Okey, itu sebab dia, untuk cari segitiga, kita sama macam cari segi empat. Ini kita katakan dia panjang. Okey. Dan ini kita katakan dia sebagai lebar. Alright. Lebar. Okey, kemudian ya, kita darab macam biasa, iaitu luas, ya, panjang darab lebar. Okey, kemudian kita darabkan panjang 3 cm darab 4 cm. Okey. Kemudian dapat berapa? Dapat 12 cm persegi. Okey. Sebelum tu, okey, ingat bahawa segitiga ini adalah separuh, ya. Separuh daripada segi empat. Maksud kalau kita dapat jawapan ni, kita kena bahagikan dua. So apa? Sebab dia potong di dua bahagian. Ni bahagian yang pertama, ni bahagian yang kedua.
nak kita ambil bahagian pertama je. Tu yang kita kena bahagi 2 tu. Jadi 12 bahagi 2 dapat apa? Ni sama dengan 12 bahagi 2 dapat 6 cm persegi. Ya, 6 cm persegi. Alright, 6 cm persegi. Okey, contoh untuk contoh asas ni ya, contoh asas untuk ini bentuk asas dahulu Jadi segi 4 sama, segi 4 tepat dah, ini segi 3 ya, segi 3. Alright. Okey. Kemudian kita lihat pada contoh kita yang kedua. Contoh kita yang kedua, contoh kita kedua pun sama juga. Okey. Anda kata bentuknya macam ni tadi terbatu alik, ni bentuk macam sebelah sini juga, sama juga ya. Tadi bentuk tu begini. Ini sama juga, bentuk sama je rupanya. Sama je. Okey. Jadi katakan bentuk, katakan ini saya katakan sebagai 4 cm. Okey, bermakna segi 4 ni berasal daripada sebuah segitiga tu berasal daripada sebuah segi 4 sama. Sebuah segi 4 sama. Segi 4 sama. Ya, segi 4 sama dan dia bahagi 2 je. Ini yang segitiga yang pertama. Segitiga yang pertama, ni segitiga yang kedua. Dan dia buang segitiga yang atas ni, jadi tinggal segitiga yang bawah saja. Jadi sama juga, nak cari luas sama dengan panjang ya, darab lebar. Okey, panjang berapa? 4 cm darab 4 cm dapat 16 cm persegi. Kemudian kita buat apa? Bahagi 2. Dapat 8 cm persegi. Alright. Okey. Ya. Tak ada masalah. Senang aja. Alright. Okey. Contoh ni kita tak payah nak bincangkan sebab takut masa pun dah lambat ni kita teruskan. Ni contoh senang je Okey, kemudian kita lihat kepada contoh kita yang seterusnya. Okey, ni contoh yang tahun 6 punya. Contoh tahun 6. Patutnya anda baca contoh ni. Okey. Jadi ini luas bentuk gabungan. Ini namanya bentuk gabungan. Alright, bentuk gabungan iaitu digabungkan di antara ni sebuah apa ni? Ni sebuah apa? Ini ialah segi 4 tepat. Ya, segi 4 tepat. Ini pun segi 4 tepat. Yang kuning ni. Dan ini sebuah segi 4 apa? Cuba nanti kita apa? Kita tengok, kita cuba cari nilai apa ukuran panjang lebar dia dulu. Ya, okey. Jika ni 11, atas 3, bawah ni pun 3. Alright. Jika ni 4, ini 4, maksudnya sini pun 4. Ini maksudnya ini 4 ni. 4. Maknanya bila ni 11, ini 4, ini 4, 8. Maksudnya ni dia tinggal 3 cm. Alright, di 3 cm yang sisi lebar untuk segi 4 yang warna pink, warna merah ni Okey. Kemudian di sini pun 3 cm sebab dia berkawan sama. Kemudian 11 cm. Ini 3 cm. Ini 4 cm. Alright. Ini 4, ini 5, bawah 5. Maksudnya, okey, ini segi 4 tepat, segi 4 tepat. Ini pun segi 4 tepat dan ini pun segi 4 tepat. Sebab macam mana cikgu tahu semua segi 4 tepat? Sebab ukuran panjang dan lebarnya tak sama. Panjang lebarnya tak sama. Kalau segi 4 sama, panjang lebarnya mesti sama. Jika kita lihat yang kuning yang ni panjang 3, lebar 11. Ini panjang 3, lebar 11. Dan untuk yang merah ni panjang 3, panjang 5, lebarnya 3. Jadi tak sama. Tak sama panjang dan lebar. Okey. Tak mengapa. Jadi kita cuba cari Okey. Mula-mula sekali kita cari luas untuk segi 4 segi 4 tepat. Cikgu labelkan senang. Ini cikgu labelkan sebagai A. Ini cikgu labelkan sebagai B. Ini cikgu labelkan sebagai C. Ya, A, B, C. Okey. Jadi kita dah cari luas segi 4. Okey. Tepat A. Okey, jadi apa nak buat formula? Panjang darab lebar.
Alright, jadi panjang berapa? 3 cm, lebar 11 cm. Okay, jadi berapa jawapannya? Sebadap 3, 33 cm persegi. Alright, dapat A. Okay, jadi luas segi 4. Okay, tepat B. Okay, kita tak boleh cari dah. Tak boleh cari dah. Sebab apa? Sebab A dan B semis sama. Sebab dia sama. Ya, segi tepat sama juga. Okey, jadi terus kita dapat 33 cm persegi. Ya, okey. Kemudian kita cari untuk luas segi empat sama C pula. Ya, cari luas segi 4 tepatkan sama kita tempat C. Jadi panjang dan lebar juga. Panjang darab lebar. Okey, jadi panjang dia 5 cm darab lebar dia 3 cm dapat 15 cm persegi. Okey, jadi untuk gabungan, kalau soalan tu kesuruh anda cari jumlah gabungan, akhir sekali mestilah kira jumlah luas gabungan. Okey, jumlah luas gabungan. Okey. Jadi jumlah luas maksudnya tambahlah, maksudnya 33 cm persegi tambah B 33 cm persegi tambah C 15 cm persegi. Jadi kita dapat apa? 33 tambah 33, 66. 66 tambah 15, dapat dah 81 cm persegi. Senang je. Yang penting anda tahu ya bentuk apa, sama ada dia segi 4 sama, okey, atau segi 4 okey tepat, atau segi 3. Dan yang kedua, anda tahu rumus dia. Rumus dia dah senang je, panjang darab lebar sahaja. Ya. Okey. Right. Cuba tengok ni pula. Contoh kita keempat hari ni. Okey. Jadi, yang cikgu namakan ini sebagai A, ini B, ini C. Right. Kita namakan nama tu tak kisah. Nak namakan XYZ pun boleh. Ya. Apa saja huruf pun boleh. Okay, jadi cuba kita kena pasti. A ni bentuk apa? Nampak ni. Sisi panjang lebar dia tak sama. Kalau tak sama je, mesti segi 4. Segi 4 tepat. Mesti segi 4 tepat. Kalau tak sama, mesti segi 4 tepat. Okay, jadi B. B panjang lebar tak sama. Macam mana cikgu tak sama? Cikgu tengok pada calik ni. Tak sama kan? Kalau semua sama, segi 4 tepat lah. Segi 4 sama lah. Okay, jadi ni tak sama. Maksudnya, automatik kita tahu ini lah segi 4 tepat. Dia segi 4 tepat. Alright. Dan ini mesti ada sebuah segi 3. Okay. So, kita mulakan ya. Yang pertama, kita cari luas segi 4 tepat A. Jadi panjang darab lebar. Okey, jadi sebelum tu kita lihat dulu. Okey. 12. Sini 12. 12 ini 12. Ya. Hari ni nak bayar duit. Okey. Ni nak bayar duit. Cerita habis. Okey. Okey, ini maksudnya kalau ini 12, kita tengok cari mana yang sama. Okey, ini 12 maksudnya ini pun 12. Ini pun 12 cm. Ini pun 12 cm. Yang ini. Yang ini kan, jangan keliru lah. 12 cm yang ini. Yang ini. Okey, ini 12. Maksudnya
Baki ni ialah apa? Baki ni lah 18. Sebab panjang keseluruhannya 30 kan. Maksudnya 30 darab 12 dapat 18 cm. Okey, cikgu buat kat sini pun tak apa. Okey, nampak Sini maksudnya 18. Ni 12. Sini 12. Hasilnya 30. Okey. Jadi ni 12. Okey. Ni 18. Maksudnya ni segi bertepat, maksud di sini 18. Sebab atas 18, bawah 18 lah. Okey. Dan kita lihat tanda ni sama di sini. Sini pun 18 cm. Okey. Okey, tak ada masalah lah. Okey, semua dah ada dah. Panjang lebar semua dah ada. Okey, yang pertama, luas segi empat tepat A. Okay, tak apa, kita sambung pen hitam Okey. A maknanya panjang dia 12 cm, lebar 18 cm. Alright. Jadi 12 darab 18. Okey. Anda darab lah macam biasa. Darab gunakan kaedah pendaraban lazim tu 12 darab 18. Anda buat lah di tepi ni. 12 darab 18. Okey, macam biasalah. Jadi 8 darab 2, 16. Tangan 1. 1 darab 8, 8 tambah 1, 96. Okey, 1 darab 2, 2. 1 darab 1, 1. Jadi 6, 11, 2. Dapat apa? 216. Jadi 216 cm persegi. Okey, itu dapat yang pertama. Okey, yang kedua, A dah settle. Kita cari luas segi empat tepat B. Okey, dan kalau kita lihat bahawa A dan B ni sama. A tu ditegakkan, B tu dia baringkan. Jadi luas tu pun sama juga, ya. Jadi kita jangan cari yang kedua. Yang untuk B kita cuma salin je. Luas segi empat tepat B 216 cm persegi. Alright. Kemudian yang tinggal sekarang ni ialah luas segi 3. Luas segi 3 je tinggal. Okay, luas segi 3 tu senang nak cari dia. Jadi luas segi 3. Okey, segi 3 C. Jadi okey, kita lihat. Lebar dia 12, ya. Panjang 12. 12 darab lebar dia 12 juga. Jadi 12 darab 12. Minit tinggal. Minit yang tinggal Okey, 12 darab 12 Right. 12 cm darab 12 cm. 12 senang je. Hafal patutnya. 144 cm persegi. Alright. Okey, kita dah dapat jumlah ketiga-tiga bentuk. So, itu kita sekarang ni kita cari jumlah luas. Jadi, luas A 216 cm persegi tambah 216 cm persegi untuk luas B dan tambah dengan 144 cm persegi untuk luas C. Ya. Jadi, cuba tambahkan dapat berapa? Dapat 576 cm persegi. Okey. Yang faham ya? Yang penting anda tahu, walaupun digabungkan macam mana sekalipun, anda mesti kena pasti sisi panjang lebar untuk setiap bongkah tersebut. Setiap bongkah tersebut kita macam mana kita asingkannya. Okey. So itu saja untuk penerangan cikgu pada hari ini, ya. Okey. Dan jika anda lihat di sebelah kanan anda ada tempat untuk buat latihan pengukuhan dengan menggunakan quizzes. Jadi anda pergi di sebelah kanan dan klik kepada simbol iPad di sini untuk buat latihan pengukuhan quizzes. Dan setelah itu sebelah kanan, sebelah kiri pun ada latihan pengukuhan untuk teacher make. Anda buat anda tekan klik di sini untuk buat latihan pengukuhan untuk teacher make. Anda nak buat mana-mana dulu pun tak apa. Nak teacher make dulu ke, nak quiz dulu ke, terpulang ke anda. Ya, okey.
Boleh bergerak. Okey, Akil dah pergi kepada teacher Mate. Okey, Zarif Adam boleh pergi pada quizzes. Okey, boleh bergerak sekarang. Okey. Boleh bergerak sekarang. Okey. Klik pada simbol link tu, simbol klip kertas tu. Simbol klip tu. Ya. Pada iPhone, iPad tersebut. Okey, sila buat sekarang. Mantap Pak Karim. Okey, Akil. Akil nak ke mana tu, Akil? Nak quizzes ke nak teacher Mate? Okey, kalau nak quizzes atau quizzes tu? Okey, klik pada pautan tu. Zarif Adam, senyap tu, tidur ke? Gerak. Okey. Gerak pada quiz. Okey, klik pada quizzes. Okey, buat tu. Buat. Cikgu buka quizzes terus. Nak tengok anda punya markah berapa. Okey, buat elok. Take your time. Kira elok. Panjang nak lebar je. Okey, Akil Haris dah jawab. Bagus. Adam dah jawab juga. Okey, bagus. Kemudian dah jawab tu, cikgu paparkan terus markah anda. Tapi masalahnya, semua jawapan salah. Apa cerita ni? Tengok ni. Zarif Adam. 4 jawab salah ni. Tak kira ke? Merah tu salah. Jarak panjang nak lebar je. Zarif Adam buat semula Zarif Adam. 1 je betul. Buat semula. Quiz ni. Dia beri panjang segi 4 request 10. Takkan 10 lah 10 20 tu 10 tambah 10. Aduh, tak kira ni. Ni segi 4, ni segi 3 ke segi 3 juga kita kata bahagi 2.
Second attempt pun dua salah lagi Zarif. Second attempt tu. Aduh. Buat sampai 100% betul. Third attempt pun salah lagi 3. Okay, Zarif, Akil. Apa dapat sikit sangat ni? Cikgu bagi soalan senang je kot. Aduh. Ha? Adam kira lagi soalan Adam. Akil, buat balik.
Hmm. Kira apa keempat lah. Oh, empat attempt pun betul semua. Aduh. Common spawner dia ni. Lah. Okey, pergi teacher mate lah. Okey, Zarif Adam dah betul semua. Dia pergi kepada teacher mate. Teacher mate dia sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Sebelah kiri dia. Boleh pergi teacher mate. Sekejap jawab. Abah, nak baca ini. Okey ha. Okey. Gerak pada teacher mate. Okey, buat teacher mate. Nanti cikgu tunjukkan pencapaian dalam teacher mate pula. Apa? Ha. Ni apa? Apa? Ni kelas. Ni apa ni? Kelas. Abah nak baca ni. Abah. Saya. Cuma Abah.